Bismillahirrahmanirrahim. Thumma hisnut tawadu'i al-amiyyu an tazkura mabda'aka wa muntahaka wa ma anta alaihi fil hali min durubil afati wal akzar. Kemudian kita ada bercara masalahnya takabur saat itu nah kibir ialah satu sifat yang nak mengangkatkan diri. Ialah nak mengangkat seorang itu akan dirinya, nak membesarkan akan diri. Dan pula takabur tu pada membetuli akan dia tu at-tarafu an zalika, tawaduk tu merendah diri dah. Thumma hisnut tawadu'i al-'amiyyu. Kemudian selepas daripada engkau mengetahui kata takabur dan kibir, summa ay ba'da an arafta annal kibra wat takabbura minas sifatil mazmumati gitu. Thumma kemudian ay ba'da an arafta, kemudian daripada engkau mengetahui annal kibra wat takabbura minas sifatil mazmumati. Bahasa engkau tu mengenali dan mengetahui bahasa kibir dan takabur daripada sifat-sifat yang dicelakan akan dia ni. Hisnut tawadu'i, bermula kota bagi tawaduk. Jadi kota bagi tawaduk ni apa dia? Kota bagi merendahkan diri. Kota merendahkan diri ni al-'amiyyu ialah yang kebiasaan. Kota bagi tawaduk merendahkan diri, bukan nak mengangkat diri. Gapo kota bagi merendah diri ialah yang kebiasaan. Apa yang biasalah, bukan makna kata bagi orang-orang yang terlebih ataupun kota yang lebih, kota kebiasaan. Kemudian kota bagi tawaduk hak kebiasaan ni gapo dia? An tazkura khabar. Jadi hisnut tawaduk itu mubtada. Kemudian khabar dia an tazkura ialah bahasa mengingati engkau. Engkau tu mengingati. Engkau saat ni tersila ingat kepada kau. Mabda'aka akan permulaan engkau itu. Jadi kita ingat kepada permulaan kita, jadi kita saat ni tu daripada mana. Asal kita jadi daripada apa? Jadi daripada satu aimani yang keji. Satu aimani yang hanyir, satu aimani yang bertolak-tolak, yang keji, yang hanyir, yang apa? Yang hina sekali. Jadi kalau kita nak kota, kita nak kita tawaduk yang kebiasaan, makna kita ingat kepada permulaan kita. Mana permulaan kita? Yakni asal kejadian kita daripada aimani yang hanyir, aimani yang keji, aimani yang hina. Cuba aimani hina tak hina, cuba kita ambil aimani kita kita boh dalam kepala tangan kita, dah boleh pasti kita pergi lomo dak pai muka demo. Demo murih dak kita. Menghambat sampai ke dapur. Dah kan? Aimani kita buat halal lagu-lagu mana pun kita kucah-kucah itu baik kita pergi boleh pasti kita pergi lomo dak pai muka dia. Kalau muka sehari misalnya saya silang aimani gelomo pai muka sehari. Saya tak nak celaka san silang ni deh. Hambat sampai ke dapur ni kata hina. Kita ingat kepada permulaan kita daripada satu titik aimani yang bertolak-tolak, lagi pula yang hina, yang keji. Baru kita tak nak kita ingat kita wasa nak besar diri, kita wasa nak Allah. Aku ni asal daripada apa? Asal pada aimani yang hanyir, satu aimani yang keji, aimani yang hina, aimani yang lekeh. Pas aku dak wasa besar diri jadi gapo? Asal aku daripada aimani yang hanyir. Wa muntahaka. Dan pula engkau ingat kepada kesudahan engkau. Kesudahan kita mana? Kesudahan kita tak ada sekarang habuk. Apabila mati dia mempecah habis weh, cicing-cicing gomah 4-50 ribu dia mau pecah. Jehok 1,000 radu dia mau pecah. Gapo lagi kita bakar? Kita bakar di tubuh kita cicing je gomah. Kalau retino kakah mah tanah, kakah mah tali tekak lagi pulak serubai. Kalau retino kali kita cicing. Cicing lek tu cicing ni je 100 ribu. Kalau kita 20 ribu. Dia mau pecah weh tu bebek. Patut tinggal kita ketika sudah kita kain lapis ataupun kain kapal 3 lapis daripada kain putih. Lepas tu bubuh kita, sumak kita dalam lubang kubur. Apabila kita ingat pada permulaan kita dan kita ingat kepada hujung jatuh kita, di sini kita tak berasa nak terakak di Allah. Aku kaca duk tinggi, kaca duk lebih. Aku ni siapa ya? Asal daripada amani yang keji, amani yang hina, amani yang lekeh. Pas sudah aku kena duk masuk ke? Semua aku yang milik daripada kereta besar, kereta mewah, rumah besar, duit banyak, lagi buat cicing gamahan, je gamahan. Semua ini akan ditinggalkan duduk di dalam lubang kubur dengan kain, gawat kain kapal 3 lapis.
Kalau kita ingat kepada perkara-perkara permulaan kita ataupun hujung jatuh kita, maka kita tak berasa nak besar diri. Ni musannaf kata, inilah kota bagi tawaduk, merendahkan diri yang kebiasaan kita ingat kepada permulaan kita dan kesudahan kita. Wa ma anta alaihi, dan kita ingat pula kepada barang wa ma atas pada tamma bada akal takdir kala an tazkura, ialah bahasa engkau mengingat ama akan barang anta yang bermula engkau itu alaihi, ke atasnya, ke atas barang yang akan adanya di atasnya, atas barang fil hali, pada masa sekarang. Gapo barang yang akan ada, barang yang akan memperlaku pada masa sekarang? Min durubil afati, daripada segala bagai-bagai kebinasaan. Hak dah sekarang. Ni mula-mula sekali kita ingat permulaan kita daripada amani yang keji, amani yang lekeh, amani yang hina. Ingat pada mula-mula jadi kita. Lepas tu ingat pada hujung jatuh kita, hak mati kita lagi ke datang. Gawa? Tinggal kita, cicing kita diambilkan oleh anak-anak kita, diambil oleh waris kita, je kita, gomah kereta kita, semua kita tak ada boleh pergi. Cumanya kain gawa? Kain gawa? Kain kapal 3 lapis. Ya. Kadang-kadang dia tak kenal dah kita, dia sepak pun dia nak buat apa tak boleh dah. Kamar dia kita ingat pada permulaan kita, ingat pada hujung jatuh kita, lepas tu ingat baris kita duduk sekarang daripada segala kebinasaan. Bagai-bagai kebinasaan ke? Kebinasaan kita sekarang apa? Wa amal tak kena. Kadang-kadang semaya ikut dia, kadang-kadang semaya tak ada khusyuk. Itu kebinasaan. Sekarang ni daripada segala bagai-bagai kebinasaan wal akdhari, dan daripada bagai segala kekotoran masa sekarang. Sekarang dah, gapo? Kebinasaan yang ada pada kita banyak perkara weh. Gapo binasaan kita sekarang? Allah kata kau orang jahat suka ke orang, buruk suka ke orang, buruk suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita saat ni tu bermacam-macam lah cuma kita ni dengan kekotoran dosa, dosa mulut lagi, dosa telinga lagi, dosa mata. Maka kalau kita ingat kepada 3 perkara ni, maka kita tak berasalah nak membesarkan diri, kita tak berasalah nak takabur, dan kita tak berasalah sifat kibir di dalam hati kita. Tapi kalau kita ada 3 perkara ni dalam diri kita, kata ku ni lebih tak ingat pada permulaan daripada imani ataupun hujung jatuh kata kita tak ada kena mati. Sebab itulah orang lupakan diri, ya lupalah ke diri ya, ya tak kenalkan Allah, ya tak kenal orang di tepi-tepi. Sebab apa? Ya tak kenal diri dia. Tak kenal nak? Tak kenal permulaan dia tu daripada mana. Hujung jatuh ke mana? Sekarang duduk dalam gapo? Tengah-tengah orang tak maya langsung. Sekarang tengah-tengah orang tu semaya tidak ratik. Tengah-tengah orang tu curi barang orang. Tengah-tengah orang tu minum arak. Tengah-tengah orang makan reba tak berhenti. Tengah-tengah orang duduk dengan mengupak kan. Ni masa sekarang daripada bagai-bagai kebinasan. Kalau kita ingat benda-benda lah ni, bahawa kita saat ni tu tak takabur dan tak sombong. Kita sentiasa Allah, aku ni cemalah. Mula-mula mari aku ni Allah, amani yang kecil, amani yang hina, amani yang yang lekeh, hujung jatuh ke Allah akan jadi habu tanah, akan jadi baja tanah duduk dalam bumi. Kalau kita ingat walaupun besar kita, kedai kita umur besar pun kita tak lupa, lagi pula kita tak akan besar diri. Kama qala ba'duhum, seperti mana telah berkata setengah mereka itu al-ulama. Ulama tu berkata, dia kata ba'duhum dalam wa huwa Malikun ibnu Dinar. Setengah daripadanya ba'duhum ni ialah Imam Malik. Imam Malik ibnu Dinar. Dia kata kan, awwaluka tu maqulul qawli bagi qala ba'duhum. Tak molek. Perkataan setengah daripada ulama kata nah, awaluka, permulaan engkau itu. Tu tembang bedak bukan tu. Permulaan engkau, awal engkau ni. Nutfatun, ialah satu titik air mani. Nutfah perak. Sebab terdapat nutfah. Saya mulai masdar marah. Satu titik air mani yang duk bertolak-tolak. Faham mulai? Perhati sini. Nutfah, orang panggil masdar marah daripada natafah nutfah. Jawab. Hak dok jadi manusia ni bukan titik mani tu ya banyak titik. Dak. Ya setitik daripada banyak tu setitik. Benih tu benih-benih orang panggil. Benih gagah. Benih gagah ni Allah Ta'ala pilih ya tu kan jadi manusia. Tu dalam kita berjimuk, kita bersetubuh dengan isteri kita. Ya tu buat banyak titik. Supaya ketika kita duk tengis-tengis sendiri.
Bukan tubik titik deh. Kadang tubik titik deh. Ya tubik tak titik, ya tubik lepas tu air mani sebab apa panggil nutfah? Sebab apa digelarkan oleh ulama nama nutfah. Ni. Perhati molek. Sebab apa kelimah panggil nutfatun. Nutfatun satu titik. Satu titik ni pahana daripada masdar marrah dia panggil. Masdar tunjuk ki di atas satu kali titik. Kemudian nutfah ni titikkan air mani. Lepas tu titikkan air mani, ia bertolak-tolak. Dia tak tubik biasa duduk pergi kincung tu tak ada. Dia tubik cong. Cong. Ada. Dia panggil bertolak-tolak. Air kecing kita apa? Cong. Itu dah kecing dah. Dia tubik betul tak? Air kecing. Cuba kita farak. Kita kecing bah duduk bilik air pak. Cong. Dah. Tapi air mani tak. Dia tubik pop. Pop. Dia lopak. Lepas tu jadi anak ni satu titik air mani ke apa ni? Orang panggil nutfatun satu titik. Air mani yang hina, yang lekeh. Dah. Kemudian katanya Imam Malik Ibn Dinar kata, awal engkau tu satu titik air mani. Masdar marah. Wa akhiruka nutfatun mazirah. Air mani yang berubah ia. Tengok titik air mani berubah tak tengok. Ni kita tahan tengok molek. Perhati molek. Hidupan orang panggil Allah Ta'ala nak jadi syakal. Orang panggil apa? Orang panggil syakal manusia ni. Orang panggil syaklul manusia. Syakal insan. Syakal manusia ni pertama sekali daripada apa? Yang pertama sekali daripada nutfah. Ni kata, awaluka. Gawa dia? Nutfatun. Satu titik air mani gawa nutfah. Gawa dia kata sini. Dia kata mazirah. Gapa mazirah? Berubah-ubah ia. Gitu. Satu titik air mani yang berubah. Berubah nak? Mula-mula kita kata bulan pertama. Bulan pertama. Bulan pertama. Air mani ni apa? Air mani jadi air mani ke apa? Air mani. Nah, jadi ke apa? Air mani jadi seketul darah. Seketul darah. Ni bulan pertama ni. Ni bulan pertama air mani jadi seketul darah. Sebab tu panggil nutfatun mazirah. Yang kedua bulan kedua. Kita tahu bulan kedua lah. Kita boleh kata mudah-mudahnya dah. Bulan kedua jadi apa? Air mani jadi seketul daging. Jadi seketul daging. Seketul daging. Dah. Bulan yang 3. Kita boleh bulan 3, bulan ke-4 dan bulan ke-3. Bulan ke-4. Deh. Kita tak jadi ke? Bulan 3, bulan ke-4, bulan ke-5 tu jadi tak? Air mani. Air mani. Jadi ke? Dah. Jadi seketul. Gawa? Seketul gawa. Jadi air mani tu dah. Dah seketul daging. Seketul daging yang tumbuh. Yang tumbuh. Di atas daging tu tulang pula. Kita nak mudah nampak tu tulang. Ni dikata apa? Air mani tu nutfatun awwaluka mazirah. Air mani katanya Imam Malik setengah daripada ulama dia kata awwaluka nutfatun ialah awal engkau tu daripada air mani yang berubah. Berubah mana? Mula-mula bulan pertama air mani masuk dalam rahim perempuan, dalam rahim bagi ibu ia jadi seketul darah. Lepas pada tu ia jadi seketul daging. Lepas pada tu seketul daging yang tumbuh di atas daging tu tulang, lepas tu diselimutkan oleh daging. Tu awwaluka nutfatun mazirah. Tu murad dengan kata maziratun berubah. Wa akhiruka dan bermula akhir engkau itu jifatun qadhirah. Akhir engkau itu jadi satu ke? Satu bangkai. Satu bangkai supaya binatang mapuh, kami mapuh, itik mapuh, ayam mapuh tu. Apabila akhir engkau hujung jatuh engkau muntahaka tu hujung jatuh engkau tu jadi bangkai. Bangkai mana? Qaziratun yang luar yang cemar tengok yang nera akhiruka zat itu orang panggil jifatun qazirah ialah jadi bangkai yang apa yang luak ti ia wa anta fi ma bainahuma
dan bermula engkau yang sabit di antara kedua, di antara nutfah, di antara akhirikan ini. Tak sini. Wa anta dan bermula engkau fima pada barang bainahuma di antara kedua, di antara an-nutfati. Lagi pula kita tahu wal jifati di antara satu nutfah, satu titik air mani dan pula bangkai ini. Apa dia? Hamilul azirah, yang duk tanggunglah seorang itu akan tahi dan pula akan ghaib. Heran ni. Mula-mula tu jadi satu titik air mani, mula-mula sekali. Air mani tu berubah dia di seketul daging, seketul apa? Seketul darah. Lepas tu seketul daging. Lepas seketul daging dia jadi jifatun. Jadi apa? Satu bangkai yang cemah. Lepas tu di antara jadi nutfah dengan bangkai tu, celah-celah tu engkau ni orang yang duk menanggungkan akan kekotoran daripada najis-najis air kecing, daripada najis-najis tahi. Dah. Tengok ketika hidup kita, lep perut kita duk tangguh air kecing. Lep perut kita tangguh tahi. Itu makna kata, sebab tu kalau kita fikir kata kita mula-mula daripada air mani yang keji, lepas tu akhir kita jadi bangkai, lepas tu di celah-celah tu kita duk tanggungkan najis-najis daripada najis air kecing dan pula daripada tahi masalahnya. Wa hisnut tawadhu'i al-khasiyu, dan bermula kota bagi tawadhu'. Kota bagi tawadhu' yang jenera dah weh. Kota bagi tawadhu' tu apa dia? Al-khasiyu, yang pesing lebih. Kota yang pesing lebih. Saat ni kota tamada. Kota tamada ni kita ingat awal kita daripada air mani yang hina. Hujung jatuh kita daripada bangkai yang keji, bangkai yang luak ting. Maka di celah-celah tu saat ni tu adalah kita menanggungkan najis daripada air kecing, lagi pula daripada tahi masalah. Dan pula kota yang lebih. Kota yang pesing fisik sikit, yang lebih sakit. Nah, kita tahu kota yang pesing lebih, lagi pula yang khususiat yang lebih. Agana. Zikru uqubatil adili, ialah akan mengingat daripada menyiksa al-adili, seorang Tuhan yang adil. Ni kota kita, Tok Siwi kita saat ni tu nak takabur. Ya orang takabur ya punah. Orang takabur ni kecek besar, kecek suai tu kena belaka, ya panak belaka, orang lain tak ada siapa dia, ya tak orang kena. Tu orang panggil orang takabur, wasa terakak diri, wasa besar diri. Lepas tu kita nak buangkan penyakit tu, nak buang hilang daripada diri kita. Maka kalau kita nak kepada kota pagar pesing biasa, kita ingat Allah, aku duk lebih gapo aku ni air mani keji. Pas lebih gapo aku ni daripada satu titik air mani. Pas hujung jatuh aku mati jadi bangkai. Lagi pula duduk dalam kubur jadi baja tanah. Tu dia panggil kota biasa. Kalau nak pada kota lebih, kita ingat kepada gapo siksa Tuhan yang adil. Mana? Apabila kita takabur, kita duk berebut dengan sifat Allah Ta'ala, Tuhan tak mengaku kita hamba dia, maka kita akan diazab dalam api neraka seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Namrud. Pak kita nak ke macam itu? Zikru uqubatil adil, kita mengingat kepada menyiksa Tuhan yang adil. Tuhan yang adil. Anil haqqi, daripada kebenaran. Kita ingat menyiksa Tuhan yang adil daripada kebenaran. Memaling daripada kebenaran. Al-mutamadi. Al-mutamadi. Mutamadi fil batil. Ingat kepada azab bagi Tuhan yang memaling kia daripada kebenaran. Lagi pula yang duk mengekalilah ia seorang itu di dalam kezalimnya. Tuhan akan azab, menyiksa bagi Tuhan yang adil. Lagi pula Tuhan akan menyiksa daripada seorang yang paling daripada kebenaran. Lagi pula seorang ini al-mutamadi, yang duk mengekal ia seorang itu fil batili, dalam kebinasaan, dan pula di dalam kezalimi, di dalam benda-benda yang palsu, benda yang bahawa. Jadi kalau kita ingat kepada hukum Allah Ta'ala yang adil, ingat pada siksaan Allah yang adil, yang memaling kebenaran itu, yang paling pada kebenaran. Lagi pula orang ini al-mutamadi, yang duk mengekalilah ia duk paling pada benar. Lepas tu ia duk mengekali di dalam kezalimi, dalam pula dalam bohong, dalam tak benar, sok muduk lagu tu. Maka orang ni kalau ia duk mengekali. Makna kata zikru, tengok dalam zikru uqubatil adil, makna adil.
mengingat akan menyiksa bagi al-adil. Adil tika ni bukan Tuhan dak, tengok dalam mula. Al-ma'ili wal mutajawizi anil haqqi gini. Zikru uqubatil adili, ialah kita mengingati akan seksa ataupun akan azab bagi seorang yang memaling. Dalam itu al-ma'ili, yang condong ia, wal mutajawizi, yang melampaui ia, anil haqqi, seorang ni yang paling daripada benda kebenaran. Mana seorang yang kecek bohong, seorang yang bahasa besar diri, seorang yang bahasa takabur, maka seorang ini orang panggil seorang yang paling daripada kebenaran. Makna benar-benar tak boleh kita takabur, benar-benar kita tak boleh bersifat dengan kibir. Tapi bagi bersifat dengan kibir, makna seorang ini paling daripada kebenaran dan mengekali ia dalam batil, dalam perkara yang tak benar, perkara yang palsu. Maka bagi orang ini dikatakan dia tu kena azab Allah Ta'ala yang amat pedih. Kalau kita ingat pada situ, dia panggil pagar yang paling kuat dan pagar bagi tawaduk hak nambung gawa, hak yang paling lebih. Fahazihi, maka bermula ining ni. Ining gapo dalil, tengok jangan duk neroi. Apa ni? Fahazihi, maka bermula ining, ai hazihil jumlatu allati zakarnaha. Ini jumlah yang kami sebutkan akan dia. Ya tengok weh. Jumlatun kafiyatun, ialah jumlah yang memadai ia. Maka ini jumlah, tengok adik baru, jangan mata duk lengok rata. Fahazihi, maka bermula ini al-jumlatu an-nafi'atu lakum. Takdir itu tak apa? Bermula ini jumlah yang beri guna bagi kamu ni. Kafiyatun, memadai ia ini perhipun ni. Hak musannif kata hisnut tawadu'i al-'amiyyu an tazkura ma ba'da'aka wa muntahaka. Wa hisnut tawadu'i al-khasiyyu huwa zikru uqubatil 'adi anil haqqi al-mutamadi fil batil. Kalau kita ingat kepada jumlah-jumlah saat ni, maka jumlah-jumlah saat ni perhimpunan musannif orang ni kafiyatun, memadai ia, pada dah, cukup dah. Limanista basara, bagi mereka yang celeklah oleh mata hatinya. Bagi orang yang celek hati, yang mata hati tak buta, mata hati tak berkarat, maka bagi orang kalau dia dengarkan jumlah ataupun perhimpunan yang kami buat saat ni tu, pada dah, cukup dah bagi orang celek mata hati, yang tak buta hati, yang tak berkarat hati, pada dah dengan jumlah ataupun perhimpunan musannif buat. Wallahul muwaffiq, dan bermula Allah Subhanahu wa taala haja. Amin bumewi. Al muwaffiqu, yang mentaufiklah ia Allah. Allah Taala jualah hak dak mentaufikkan kita, yang dak tunjuk jalan kita, dak menerih hati kita. Wa waliyut taufiqi, dan pula dak merentah akan segala gawa. Merentah taufik kita ialah Allah. Orang dak menerang hati kita pun kena kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kat tu dah. Al-faslul khamisu, bermula fasa yang kelima. Fasa yang kelima ataupun perceraian yang kelima. Dah. Kainun, adalah ia perceraian yang kelima ni. Fil batni. Adalah ia fil batni. Ai fi bayanil batni. Pada nak menerang oleh musannif masalah perut kita ni. Perut. Saya ada perut kita ni. Ni perut. Lepas tu wa hifdhihi, dan pula nak menyata cara nak jaganya, jaga perut. Perut ni dia jaga, sebab sini tempat kau saya kecek dapur kita ni. Kalau puyuk ke, kita tengok puyuk. Lepas tu api duk nyala semua. Nyala lu tengok puyuk dah. Lepas tu puyuk tu hak kita beli kedai baru duk pelik nak pun lama-lama orang panggil asap, api duk bakar semua, asap duk kena semua, puyuk tu akan jadi hitam. Sebab apa? Sebab api duk bakar, asap pun duk kena dia jadi karat. Lagi pula dia jadi hitam. Supaya juga perut kita. Apabila kita makan banyak, dia orang panggil kisaran kita duk pusing. Kisaran maidah kita, orang panggil kapok kita duk pusing dengan banyak. Dan apabila kita makan banyak, dia pusing banyak. Dia pusing banyak tu berkesan ni, daripada pusing kapok tu dia nak hitam sampai ke hati. Sebab tu orang makan banyak malah wa amal. Orang makan banyak hitam hati. Orang makan banyak orang panggil buta hati. Sebab tu nak makan sikit-sikit ya. Tak boleh nak makan jadi telajak ni kanyo gahar tak ada gamuk deh. Bul 18 ya sore. Pas makan tak ada banyak no. 3 terik. 3 terik tu orang panggil 8 pinggir seterik.
Makan tu nak kurang-kurang sikit, pas makan nak beringat. Deh. Kalau kita tak beringat, sini orang panggil pak pok nyakit ni. Sebab melalui nak jadi nyakit mata, nak jadi nyakit ke apa, dia mari sini. Siapa dia tak jaga perut dia, nak timbul kimanis. Siapa dia tak jaga perut dia nak jadi darah tinggi. Siapa dia tak jaga perut dia jadi karat. Siapa dia tak jaga perut dia jadinya apa? Jadi nyakit uluran. Siapa dia tak jaga perut dia jadi nyakit apa? Menjadi kelabu mata. Siapa dia tak jaga perut dia telinga tak dengar. Faham tak misal. Orang mana tak jaga perut, makan banyak telajak, makan benda masing. Misal ni contoh. Orang mana makan orang lain tu masing dah tahu ni, dia tahu itu nak tambah garai, tak masing kawan. Demo lain tu masing kiat dah. Dia tak masing, tak berasa masing. Orang kalau dok buat fitikam lagu ni, dok buat amal lagu ni, hari ke hari, dia ni nak timbul nyakit darah tinggi. Kecek. Dok mana? Dia dok perut, turun perut. Pas perut ni, dia kisah. Dia kisah. Kisah, dia jadi darah. Apabila jadi darah, dia hantar naik mari ke mana? Hantar ke tangan kita. Dia mari dah. Kisah dia darah. Darah tu mari duduk di hati. Hati ni dia panggil tempat fok darah. Tempat atas darah. Pas darah kita tu baik masing ke darah kita tu baik mana ni? Kalau darah siapa dia kuat masing, orang ni nak jadi darah tinggi. Hak tu dah pecah kat otak, jadi kena lah jamai kabar baru botung lah jamai pelaga dengan pitu jamai pecah kepala. Pas pergi pesak mohpita kata sing lut tai. Pas tu capu nyakit kita panggil kena. Kena tu dia panggil nyakit angin merah. Pas tu puca ya mari daripada darah tinggi. Puca makan. Lepas tu kalau orang ni makan apa? Makan tak beringat manis kuat doa kita tahu. Makan manis semua. Manis ting. Kok ia ni mati kalau tak ada. Manis kalau tak jadi petali tak sedap. Kalau surau labu pun kok jadi petali lak tu. Oh, dia kata sedap ni. Kalau surau labu pun manis tak tu deh. Hak orang ni nak jadi tak? Jadi kecil manis. Lepas tu kalau fok wahai lada, Lepas itu ke mana ni? Turun perut lah kau makan lada. Pak Pek dia tu dia terawat Ramadan ni 75 teh. Pak Pek. Kita tek lidah nak serang nak kepala. 3 hari tak hilang ke bedah farid. Lepas tu fok hak pesing wahi pedah doa ni. Makan tak di lidah tu dah. Wasa kacing nak siapa ke otak siapa kan. Fok ni nak jadi nyakit bawasir. Nak tubik apa? Nak berdarah di punggung. Mai mana? Mai perut aku dah. Pasal lagi. Fok wahi makan air tak beringat. Turun perut lah kau ni. Makan air tak ingat. Tak ada kira air Allah punya gomo. Kalau dia mau duk basuh tangan. Dah, apa gede ya air Allah. Berdekat je kata. Air carak je gomo. Air hak jadi kalau kita mik mai tok pas boleh jebur ilhai. Boh dalam jebur, dia pati turun bawah tu. Nampak jadi keruk-keruk turun bawah. Dia minum air tu. Lepas dia buat amal supaya fok duk tepi carak. Buat amal air carak hari-hari. Dia tak ada sekali tu. Lama-lama dia hipung le perut kita. Dia hipung le perut tu. Lama-lama jadi kon. Jadi orang panggil apa? Jadi batu. Batu tu lah orang panggil nyakit karat. Mana nak? Perut. Lepas tu lah apa lagi? Lepas tu fok wahi makan lenai-lenai. Makan benda lenai kau, benda lemuk kau berahi nombor 1 lah. Makan melon-melon berakhirlah. Benda sejuk-sejuk. Nah, benda orang ketua ni, benda sejuk-sejuk. Fok ni nak jadi kau? Nak jadi uluran ni. Mai mana? Mari dimakan ni tu. Dia makan sejuk berdoa. Makan jadi benda belendai berdoa. Makan lemuk-lemuk berdoa. Lama-lama jadi toko le perut. Pas toko le perut, dia agak betul duk lek kiri. Lama-lama rasa senok nyawa tak sedap. Weh, ditekuk kita. Lepas tu naik di kau. Ditakar hati. Bawa lama tu, dia turun butir kukuk keruk. Nyakit apa? Uluran sai leung. Mana? Kapok. Ani kena kecah kapok ni. Sebab tu kena jaga deh. Makan air pun kena beringat-beringat. Nak tengok air cuci-cuci. Sebab tu kita kena beli krong air. Kena makan beringat-beringat. Deh. Kena jaga air. Kena jaga makan. Kalau pedah doa nak jadi bersih. Lepas tu kalau makan orang panggil acak manis. Nak jadi kiman ni. Lepas tu kalau fok makan nak jadi tai. Fok ni wahi makan benda jeruk. Makan yam. Makan yang mau. Hari-hari. Yang mak kau. Yang mak muang. Lepas tu yang apa? Yang mungsen. Yang apa? Yang sedap deh. Yang lagi. Oh, kawan dia tak kena yang tidur tak kena. Malah dia beli yang ni deh. Nak tidur tu yang. Dah makan yang hari-hari, yang hari-hari. Lepas tu lama-lama. Gapo tai ya tu. Orang panggil bahasa Arab panggil kulliyatan. Apa bahasa kita geli. Wah pinggir. Wah pinggir je supaya getah kereta tu.
Kata orang panggil luksuk, apa kita kata kecek wah getah, hak ucap cuak tu lah. Apabila cuak dia dah getah tu hidup, dia cuak dia jalan. Apabila cuak tu getah mampus, dia tak jalan, dia gup dah. Lepas tu orang kita pun apabila dak makan benda masing doa, makan benda yam doa benda juga, dia nak jadi nyakit apa? Nyakit tai. Lepas dah nyakit tai, dia tai. Mudah-mudah nak royak tu nyakit dia. We ingat siapa yang nak tahan tubuh, siapa dia saat ni tu jaga tubuh, jaga molek makan ni. Lepas nak royak so lagi, nyakit ke apa lagi? Nyakit duk jadi lah ni. Nyakit ke apa lagi pok tak jaga makan ni? Nyakit jantung ataupun nam tuam pon. Air lipah jantung. Pok ni wahai wa. Wahi wa amma mani male. Pukul 10 malam mani. Pukul 11 mani. Ku tak ani tak boleh tidur. Nak mani malam malam. Nak malam. Bobo lama air lipah jantung. Tu pok kita nak jaga tu. Thumma alaika kemudian lazim engkau. Tu mana summa alaika summal zam. Kemudian lazim oleh engkau. Gapo alaika tu orang panggil isim fi amal. Summa alaika kemudian lazimlah engkau. Tengok. Ya talibal ibadati. Wahai orang yang tutup kerana ibadat. Orang cari ibadat nak bersembah Tuhan. Lazim engkau hai orang-orang yang tutupkan ibadat. Nak buat amal ibadat kepada Allah. Nak sembahkan Allah. Lazim bihifdzil batni. Dengan menjaga akan perut. Makna kena jaga perut. Jangan nak makan banyak sangat. Makan pada-pada. Dah makan pada-pada. Wasa lapar makan. Puasa kenyang kita berhenti. Hak ni amalan molek kali ni. Deh. Lepas ni kita nak elok dah. Nak elok ni deh. Elok dah. Elok ni. Deh. Jaga perut molek. Jaga makan. Jangan jadi kuat sangat. Bahaya dah. Puak makan tak patah. Mati-mati belakang weh. Mati semua mati belakang tapi tak tahan tubuh. Ikut se makan ikut deh. Makan belakang. Ikut demo weh sumak semata. Puak ni weh ingat sikit deh. Nyakit nak kena kuat. Lepas tu nyakit ni namanya celah nah. Celah kalau kita makan sesutak. Tambah kuat. Weh ingat orang ni. Orang ni nyakit masuk dah dah. Tapi kalau kita makan bos selapang makan pasal kenyang kita berhenti. Orang ni jadi. Dia boleh tahan nafsu dia. Dah. Jaga perut daripada makan ni. Wa islahihi. Dan memperbaik akan dia akan perut. Dan kita memperbaikkan akan perut. Kena buat amal belah-belah lah ni buat ni. Kalau nak witahan tubuh kena buat amal belah-belah. Malam jangan duk mandi. Malam-malam tu orang panggil makan tiap benda-benda jaga tubuh tu. Kita pergi buat amal ke. Gapo dia setengah daripada topoh. Air topoh dia panggil cukur topoh. Cukur topoh ni dah. Ia boleh basuhkan diri kita, basuh jantung kita. Lagi pula ruh wajah itu akan orang panggil tak mari. Lagi pula darah tinggi tak mari. Pakai apa? Cukur topoh. Pergi cari. Cukur topoh dah jual di dunia ni. Pergi makan cukur topoh, bergarak India sikit, minum malam. Pia nak tahan tubuh, jaga. Nah, ni kadang-kadang umur tak ada 20 habis dah. Habis dah, gigi pun habis dah. Muka ni dipitik-pitik, habis dah. Umur 20 lebih ya. Tengok 50. Sebab apa? Sebab demo tak jaga tubuh demo, darah dia punuh. Darah punuh. Sebab tu muka jadi hitam-hitam jagat je darah punuh kata tu. Muka tak ada licin jadi tapung. Umur apa tanya? 23. Pangan nak tengok 50. Buat ana kawan lah ning lah deh. Kena jaga. Nak tidur kena jaga, nak makan. Tu cara sukapa anamai itu. Pak kita ngaji, nak witahe gak ni ngaji baling tu tak agak dah keciman ni. Dah agak tinggi peng. Ngajar dah Tuhan, buat Tuhan mata peng mati dah. Pas tak ada sebar ilmu dah kan. Ada setengah-setengah ngaji lama peng. Puluh-puluh tahun. Ngajar ada 2 tahun keciman ni. Pok ada kau, pok ada. Pas babon nak baik ngajar nak hegat lutut belah-belah dah. Mana kau teruk dah. Kau pun teruk, cimani pun teruk. Mata pun jadi kelabu. Papa ke cimani kuat je kena mata. Mata pun kelabu. Cerok pun tak cerak dah. Tu. Jagalah kita ngaji dah banyak puluh tahun. Pas ngaji banyak tahun dah, boleh kita tu klik kapung nak sebarlah ilmu kita sikit banyak. Widai lah 10 tahun, 20 tahun. Sama tahun nak mati ya peng. Dah. Ni boleh ngajar mata uzur mak cak ikan uzur dah weh. Mata tak nak gari. Pas mata tak gari payah mana mau dengar, dia mau baca sok mau tak agak mata kita tak cerak, nak tengok pun tak cerak. Ni, kita jaga mata pun nak jaga bangun pagi-pagi, basuh dia sikit nah. Tu okey. Bangun pagi-pagi mi ai. Nah, kalau fok-fok tu sakit kepala ni apa nak jasa.
Nah, pergi buat amal lu nak ajar lu dah malam ni. Bangun pagi pak kalau fok tu saya sakit kepala ngaji kuat-kuat. Dah, ngaji kuat-kuat bangun pagi, ambil ais gelas. Ambil ais gelas. Dah, ambil ais gelas buh air penuh molek. Ni buat pergi buat amal. Pia buat amal, orang tu mata teh, kepala tak sakit. Dah, kepala tak sakit. Ambil ais gelas buh penuh. Baca Fatihah sekali, baca selawat 3 kali. Minta baca Fatihah, minta Tuhan tunai ajak, baca selawat 3 kali, minta witir sejuk kepala kita. Lepas tu baca la yusaddauna anha wa la yunzifun, la yusaddauna anha wa la yunzifun, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ni ubah sikit kepala nah. Pas yuk dalam air tu. Lepas tu air tu kita minum setengah, tak. Supaya Nabi minum. Minum setengah kita letak. Lepas minum 3 tegak dah, minum 3, gok, we tinggal sekerak. Tinggal sekerak tu, hot sekerak lagi kita make buat basuh kepala. So kepala, basuh mata, semua muka. Siapa ya buat amal lagu ni, orang ni tak sakit kepala, lepas tu mata ya teh. Dia buat amal, tak ada kena tunggu modal apa. Apa you widah tu? Dia buat amal. Pia tak sakit kepala dengan ku ngapa malam purwa, pur 1. Lepas tu kepala dia rasa berat belah weh ataupun sakit belah ini migraine. Dia buat amal ni. Ambil air segelas we penuh, lepas tu baca Fatihah, turun dalam tu minta Tuhan tunai hajat, baca ayat kursi minta Tuhan tolak bala, baca la yusaddauna anha wa la yunzifun 3 kali. Siuk dalam air, minum supaya sunnah Nabi, minum setengah tak. Minum setengah tak. Lepas tu minum 3 tegak. Lepas tu basuh muka. Hari-hari buat. Cuba insya-Allah. Mata teh dan kepala tak sakit. Nah. Tu dia fa innahu maka bahwasanya ma innahu maka bahwasanya al-batnan ini asyaqqul a'dha'i ialah sepayah-payah daripada segala anggota-anggota. No yak ta perut ni payah kita gapo? Islahan, nisbah kita nak memperbaikikan akan dia. Jadi nak kata kita nak baiki masalah anggota ni, perut ni paling payah kali. Sebab itu hari-hari kena makan, dia tak makan tak boleh dau. Kena makan tu, kena makan ni, kena minum air, kena makan nasi. Pak nasi dah macam makan dengan lauk, makan dengan agar, lauk daging, lepas tu lauk apa? Lauk ikan, makan dengan telur. Lepas tu katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, daging menyangka nak makan semua. Sebut dalam hadis Nabi SAW, daging kena makan dalam 40 hari tu kena makan kat kali. Tapi dalam 40 hari tak makan langsung, orang panggil tubuh kita tak agak. Dia kena masuk kat daging. Tapi lu makan hari ke hari, hak ni tak comel. Daging. Hak tu sebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dalam 40 hari kena masuk kat daging dalam tubuh ada kita. Asyadul a'dha islahan, nisbah nak memperbaiki alal mujtahidi, di atas orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh tentang ibadat pada Allah, nak jaga dia payah sekalinya tentang apa dia? Yakni masalah tubuh badan dia nak jaga, perut ni lah payah sekali di segi anggota, nak menjaga untuk nak memperbaiki di atas orang-orang yang bersungguh tentang ibadat, perut ni lah payah sekali. Payah tak? Payah. Dan nasi sedap ke saya kawan deh. Kau tak sedap tak apa, makan sik dengan budu, makan sik dengan mama caya, tak parak mana. Wah pergi tika mokluk dia makan dengan daging, akik dengan ayam, akik dengan anak, ayam golek. Macam titik tak. Nyogomo siapa nyo ceri. Pas siapa nak bangun tak leh, kena coket. Nah. Parak dah. Syari santau. Dia zok namu syari dia. Nak nampak bidadari dah nah. Deh. Wa aksaruha, dan terlebih banyaknya anggota, terlebih banyak nisbah anggota mu'natan, nisbah berat. Nak oyak tu anggota paling berat dan susah ialah kena pada perut. Wa syughlan, dan nisbah pakai kerja. Anggota hak kerja banyak sekali daripada mata, nisbah pada mata, kita adu pada mata, adu pada telinga, adu pada tangan. Maka perut ni lah orang panggil tepat hak kerja paling banyak, nisbah pakai di dalam kerja. Mana minum pak, ya kena kerja. Bawa makan pak, ya kena pusing. Dah kita masuk makan manis, ya pusing. Minum air pun ya pusing, makan nasi pusing. Tapi mata kita tak tengok, dia tak kerja, maka kita tengok, kerjalah. Baru kita berjaya, dia berhenti kerja. Mata kerja juga, tapi nak kata anggota hak paling payah kita nak memperbaiki, nak membaik ialah perut. Karena perut ni hari-hari, pagi pun masuk nasi, petang pun masuk nasi, tengah hari kadang orang ni makan 10 kali perut dia kena pusing. Kali makan 20 kali perut dia kena pusing. Sebab tu payah kita nak jaga. Sebab nak kata nisbah pada anggota 7 ni, anggota hak paling banyak kerja sekali, banyak pakai sekali ialah perut. Nah,
wa a'zamuha, dan terlebih besar nisbah apa? Dararan, nisbah ke mudarat teh, wa asaran, dan nisbah ke sini. Nak tadi perut ni lah. Hak nisbah mudarat, nisbah gapo orang panggil ke mudarat teh, dan pula berkesan di perut ni lah. Kalau makan banyak, mata nak katuk lah. Sebab tu terik bawah, mata atas je nak katuk. Dan apabila sini kosong, mata je celak. Dia jadi diri. Apabila perut ni banyak lapar, mata dia buka. Apabila sini dia kenyang, cerik tu dah. Sini nak katuk. Malah nak cari beta lah. Dia kanan. Nah, cuba tengok konyak. Aduh, kawan tak ada nak apa. Nak gina berdosa dah. Ya. Ha, tu. Kena yak kata je mari sini, dia jadi. Dah. Ha, sebab tu makan koda-koda deh. Koda wa amma. Betul tak? Koda wa amma. RM5. Hei. Li'annahu kana bahasanya al-batnan ini. Al-manba'u. Ialah tempat yang menimbul. Nah, orang panggil klian, tempat yang menimbul. Orang panggil cak dah kele. Yang untuk gapo kata al-manba'u ialah tempat yang menimbul, yang menyubur. Gapo kia bagi tanah. Kalau kita keceknya clear, tempat yang menyubur bagi tanah ialah mah. Tempat yang menyuburkan daripada segala gapo. Kebenaran, kebinasaan ni gapo dia? Perut. Kerana tak al-manba' ni gapo dia? Tempat yang jadi kele untuk nak menimbulkan segala kebinasaan ialah perut. Perut ni seolah tak kele. Kele dia pusing untuk seorang tu nak jadi punah, jadi binasa, yang mari di perut. Wal ma'dinu clear. Kalau kita kecek mak, benar dak wah tanah. Orang panggil clear tu gapo? Daripada biji, daripada amah, daripada perak, semuanya dak wah tanah. Maka kita nak orang panggil tu, orang panggil clear bagi tanah. Kemudian clear bagi perut ialah kebinasaan. Apabila makan banyak, ia pusing, ia kerja, ia menimbul daripada segala kebinasaan. Sebab tu kena beringat. Nah, makan ni kita sekat tu dulu hari ni. Wa minhu tahijul umuru fil a'dha. Sekat tu dulu. Dah. Kodan ni lu malam ni, insya-Allah esok.